Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke channel Di Panahon Explorer. Terlebih dahulu saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa dalam keadaan yang baik. Sentiasa menjaga diri kerana kita belum menang, sama-sama kita usahakan untuk melawan COVID-19 ini. Okey, untuk segmen story time kali ini, kami akan kongsikan pengalaman kami sepanjang melakukan tinjauan dan eksplorasi di Jalan Lama Bukit Mantin. Seperti yang saya katakan pada video sebelum ini, lokasi yang dimaksudkan adalah sebuah tempat rekreasi yang kecil pada suatu ketika dahulu dan hanya segelintir pengguna jalan ini yang mengetahui kewujudan tempat ini dan ianya tidaklah sepopular seperti hutan lipur yang ada di Negeri Sembilan ini. Tempat ini pada suatu ketika dahulu hanyalah sebuah tempat yang kecil terletak di tepi jalan. Terdapat satu jeram dan ruang untuk beristirahat dan terdapat sebuah gerai kecil yang menyediakan jualan makan minum di tempat ini. Dan biasanya tempat ini menjadi persinggahan dan tumpuan bagi mat motor yang melalui tempat ini. Memandangkan laluan ini agak terpencil dan agak lengang pada waktu malam, peniaga di sini hanya membuka gerai tersebut hingga ke petang kerana suasana di tempat ini pada waktu malam memang agak suram. Dan selepas pembinaan lebuh raya di bahagian atas, iaitu lebuh raya lekas, maka tempat ini terpaksa mengalami perubahan, terutamanya dari segi bentuk muka bumi, dan landscape yang ada memang berubah 100%. Jeram yang cantik juga berubah keadaan asalnya, dan di sini wujudnya saluran air melalui terowong seperti yang kita nampak di dalam video, dan gerai yang ada juga terpaksa ditutup atas sebab berikut. Sedikit info mengenai tempat ini. Terdapat pelbagai kisah misteri dan seram. Di antaranya adalah kisah pengantin berbaju merah yang memang terkenal di kawasan ini, dan pernah juga orang yang berada di gerai ini melihat kelibat tersebut melintas jalan atau berada di tepi jalan pada waktu malam, dan juga terdapat pengguna jalan yang melihat perkara yang sama di sekitar jalan ini. Ada sumber yang mengatakan pengantin berbaju merah ini mengalami kemalangan di sekitar kawasan ini semasa ingin ke majlis perkahwinan mereka, dan sehingga kini kelibat ini mencari pasangan pengantin lelaki dan mula mengganggu mereka yang melalui jalan ini, terutamanya pada waktu malam. Selepas lebuh raya lekas siap dibina pada bahagian atas, jalan ini kembali lengang pada waktu malam kerana tidak ramai yang suka menggunakan jalan ini, dan ini membuatkan jalan lama Bukit Mantin ini semakin suram. Semasa kami melakukan tinjauan pada waktu siang, kami telah ke kawasan jeram pada suatu ketika dahulunya, dan seperti yang kita lihat, memang suasana di sana telah berubah sepenuhnya. Hanya saliran air yang masih ada menandakan terdapatnya jeram di kawasan ini pada suatu ketika dahulu. Dan semasa berada di sana, Jas telah melakukan tinjauan sehingga ke bahagian atas dan menemui terowong yang mengalirkan air ini melalui bahagian bawah lebuh raya. Seperti yang kita nampak, terowong ini tidaklah terlalu panjang, dan Jas telah memberitahu kepada saya terdapat
kawasan yang menarik di penghujung terowong tersebut. Namun Jas tidak masuk ke dalam kerana bimbang sekiranya ada binatang liar di kawasan itu, dan saya juga tidak berkesempatan untuk bersama dengan Jas pada ketika itu. Sementara menunggu Jas, saya berada di bahagian bawah sambil mengambil gambar, dan saya baru perasan tempat saya berpijak tu agak lembut dan sebenarnya agak bahaya kerana terdapat lubang di bahagian bawah timbunan tanah lembut tu. Mungkin juga kawasan ni tertimbus dengan kayu dan dedaunan kering dalam tempoh yang agak lama, dan sememangnya merisaukan kerana bimbang terdapat binatang berbisa di bahagian bawah timbunan tersebut. Dan di situ juga kami telah melihat satu lubang yang agak dalam, dan juga lubang ni mengalirkan air ke satu tempat yang lain. Suasana di gerai pula agak biasa saja, tidak ada apa-apa yang menarik, cuma kelihatan agak usang kerana telah lama ditinggalkan. Sebenarnya kami agak keberatan untuk melakukan eksplorasi malam di tempat ini kerana lokasinya yang agak kecil dan kurang menarik. Dan selepas kami berbincang, akhirnya kami meneruskan juga untuk melakukan eksplorasi malam untuk melihat suasana malam di tempat ini. Semasa melakukan eksplorasi malam, sebenarnya kami mengalami sedikit masalah apabila tidak menjumpai jalan masuk ke lokasi ini kerana bahagian tepi jalan ini telah banyak berubah sejak kali terakhir kami ke sana. Ini disebabkan oleh pembersihan bahagian tepi jalan oleh pihak berwajib kerana terdapat kerja-kerja untuk memasang lampu jalan, dan kami terpaksa berulang-alik di jalan yang sama untuk mengesan jalan masuk, dan ini agak memakan masa kerana suasana yang gelap dan agak susah untuk menemuinya. Selepas menemui jalan itu, kami terus ke bahagian atas untuk melakukan eksplorasi di bahagian terowong. Dan di sini terjadinya beberapa kisah yang agak pelik pada kami ketika itu. Semasa naik ke atas memang terasa amat letih kerana terpaksa berjalan menaiki tangga yang besar dan permukaan jalan yang licin dan berair, dan juga mengganggu pergerakan kami, lebih-lebih lagi pada waktu malam dan suasana yang gelap. Perkara pelik yang pertama sekali adalah semasa melakukan rakaman di bahagian atas, saya mula menyedari lampu suluh yang kami bawa mengalami masalah, dan setiap lampu yang kami bawa dan gunakan seakan kehabisan bateri, dan cahayanya semakin lama semakin melap, sedangkan telah di-charge sepenuhnya dan diperiksa sebelum kami bergerak ke sini. Dan yang keduanya pula, semasa kami memasuki terowong ni, semakin kami ke dalam, semakin jauh penghujungnya, dan ini benar-benar terjadi kepada kami, sedangkan terowong ini bukanlah terlalu panjang, dan ini boleh dilihat di dalam video tinjauan kami pada waktu siang. Dan semakin kami berjalan, semakin jauh penghujungnya, dan apa yang pelik, cahaya lampu kami seolah-olah tidak sampai ke penghujungnya. Dan selepas ketika berjalan, saya mula merasa tidak selesa dan tidak sedap hati, dan merasakan
seakan-akan ada sesuatu yang berbahaya ataupun ada sesuatu yang tidak baik di hadapan, dan saya memutuskan untuk berpatah balik walaupun rasa ingin tahu tu meluap-luap, dan kami juga terpaksa lupakan niat tu dan berpatah balik atas sebab keselamatan. Dan semasa berpatah balik itu juga saya mendengar seakan ada yang bergerak di belakang kami, seakan-akan mengikut kami daripada belakang. Dan apabila disuluh, memang tidak ada apa-apa yang kelihatan. Dan keadaan pelik yang ketiga adalah semasa Jas melakukan sesi stay down bersorangan di bahagian depan terowong. Dan sebelum itu, set walkie-talkie Jas juga menerima panggilan dari seseorang yang tidak dikenali. Jelas kedengaran orang tersebut memanggil nama seseorang, dan kami yakin ini bukan ditujukan kepada kami. Dan panggilan tu seakan-akan menyebut Abang Bukhari sebanyak 2 kali. Dan pada awalnya saya anggap sebagai masalah cross line, tapi bila difikirkan balik, channel yang kami gunakan adalah untuk 2 set yang kami bawa, dan mustahil ada pengguna lain di dalam hutan selain daripada kami ketika itu. Dan amat pelik kerana panggilan itu hanya berbunyi pada set Jas seorang saja, dan manakala saya tidak menerima langsung panggilan tersebut. Dan pada sesi stay down itu juga Jas mengatakan dia merasakan seperti sedang diperhatikan dari arah dalam terowong. Dan tidak lama kemudian Jas mengatakan dia terhidu satu bau busuk seakan-akan perut ikan yang berhampiran. Dan tidak lama kemudian bau tersebut semakin kuat, seakan semakin hampir dengan kedudukan Jas ketika itu. Dan Jas juga ada cuba untuk menghubungi saya melalui set, namun pada ketika itu saya memang tidak terdengar panggilan Jas. Dan sementara menunggu Jas di bahagian bawah, saya juga telah melakukan sesi stay down di bawah secara bersorangan. Dan tidak ada yang menarik sebenarnya kerana saya agak terganggu dengan bunyi kenderaan yang lalu lalang, memandangkan kedudukan gerai ini berdekatan dengan jalan utama. Cuma ada sekali saya mendengar seakan bunyi kayu yang jatuh, dan memang kedengaran dalam rakaman ketika itu. Dan mungkin juga ianya daripada dahan yang jatuh berdekatan, namun bunyi tersebut seakan berada di bahagian belakang gerai, dan bunyi tersebut seakan bunyi papan yang jatuh. Dan apabila saya cuba mencari punca bunyi tersebut, memang tidak kelihatan apa-apa di bahagian belakang gerai itu. Dan semasa sesi stay down ini juga saya telah melihat kelibat orang di kenderaan kami yang terletak di seberang jalan. Dan melalui lampu kenderaan yang lalu lalang, saya melihat ada 2 orang yang sedang berada di tepi kenderaan kami. Dan sebenarnya tumpuan saya agak terganggu apabila melihat keadaan tersebut. Risau akan terjadi apa-apa yang tidak terduga. Dan selepas Jas turun daripada atas, kami terus melakukan tinjauan di sekitar kawasan gerai. Dan sekali lagi saya melihat kelibat orang itu datang semula ke kenderaan kami, dan kali ini dia menggunakan motosikal, dan mereka berulang-alik sebanyak 2 kali untuk melihat kenderaan kami. Dan akhirnya saya mengajak Jas untuk menamatkan rakaman kerana agak risau sekiranya terjadi perkara yang tidak diingini. Alhamdulillah, mungkin juga orang yang
berada di sana itu menyadari kami berada dekat dengan kawasan itu dan berlalu pergi. Mungkin juga mereka melihat lampu solo kami ketika itu, dan walaupun apa yang dirancang tidak menjadi, kami terpaksa bergerak keluar atas sebab keselamatan. Dan saya juga tidak dapat bayangkan sekiranya kami masih berada di atas di kawasan terowong dan masa itu orang itu datang ke kendaraan kami, kemungkinan besar kendaraan kami akan dicuri ataupun dipecahkan, dan ini agak merisaukan. Alright, itu saja serba sedikit pengalaman kami sepanjang berada di sana, dan sehingga kini sebenarnya kami masih lagi memikirkan apa yang terjadi semasa berada di dalam terowong itu. Memang sangat pelik bagi kami. Nah, oke lah, diharap Anda semua terhibur dan suka akan video ini, sehingga bertemu lagi di video yang akan datang insyaallah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Akhir kata, jaga diri dan ceria selalu. Terima kasih kerana menonton. Oke guys, enjoy. Salam.